Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Daripada suratul Hajj, ayat ke-6 dan 7. Muslimat tak nak pasang lampu ke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyah la rayba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur Sadaqallahul azim. Baik, kalimah zalika ya. Kalimah zalika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang selalu diterjemahkan zalika? Demikianlah ataupun itulah. Apa dia itulah? Itulah yakni Allah yang menumbuhkan, Allah yang ambatat, yang menumbuhkan, Allah yang maknanya kita kata Allah yang khalaq, Allah yang khaliq, Allah yang khaliq ya, Allah yang mencipta, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai yang menumbuhkan itu ya, zalika tu. Jadi zalika tu merujuk kepada Allah sebagai khaliq, pencipta, min turab, min nutfah ya, min alaqah, min mudghah, mukhallaqah ya. Allah lah yang demikian itu, Allah yang ambatat, iaitu Allah yang menumbuhkan ya, yang menjadikan. Itu semua dia terangkum dalam zalika itu bi anna Allah huwal haqq. Apa lawan haq? Batil ya. Batil ini maknanya tak boleh pakai, batal, sia-sia, tak adanya ya, tak adanya. Yang dikatakan batal itu yang sia-sia, yang tak boleh pakai, tak adanya. Tetapi bila sebut huwal haqq, dialah yang sebenarnya, yang menjadikan, dialah yang sebenarnya, yang menumbuhkan, dialah segala-galanya, dialah yang haq ya. Bi anna Allah huwal haq. Bi itu apa? Dengan anna, bahwasanya Allah itu huwa, dialah yang sebenarnya. Maknanya kalau kita kata haq ini bahasa kita kata hakiki, dialah yang hakiki ya, dialah yang hakiki. Kita nisbi, relatif ya, kita ini nisbi, lawan hakiki ialah nisbi, kita ini relatif. Maknanya kalau tak ada Allah menjadikan kita, tak adalah kita. Sebab kita ini bukan wajibul wujud, kita ini mungkin al wujud ya, mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau Allah takdirkan tidak ada, tidak adalah kita sampai masanya umur ya tak tertentu, tak ada kita. Jadi kita itu nisbi, wujudnya kita itu bukan wujud hakiki ya tak? Wujud Allah itu hakiki ya tak? Itu yang dikatakan haq. Daripada haq timbullah haqiqah, daripada haq timbullah haqiqi, daripada haq itu ya, kita kata haq itu timbullah haqiqah. Haqiqah tu cakap Arab, haqiqi pun cakap Arab, cuma kita tak ada qaf. Jadi kita pakai kaf, iaitu K.
hakiki, ya, yang hakiki itu Allah, yang nisbi itu kita. Nisbi ni relatif, ada mungkin ada hari ni, esok tak ada dah. Itu relatif, ya tak? Bergantung, ya, bergantung. Allah sentiasa ada, ya, Allah sentiasa ada. Jadi daripada hakiki timbullah hakikat. Daripada hakiki timbullah hakikat. Yang hakikat itu Allah, ya, yang hakikat itu Allah. Kita ni ada nisbah, adanya Allah barulah kita ada, tak adanya Allah siapalah kita. Jadi kalau begitu antara bayang-bayang dengan objek. Kalau ada objek, baru ada bayang. Ada ke bayang tak ada objek? Mana okey? Tak? Mana boleh ada bayang tak ada objek. Jadi kita ni sebenarnya hanyalah bayang-bayang. Kita bukan hakiki, ya tak? Kita bukanlah hakikat, ya. Dan yang kedua, Allah itu wa annahu yuhyil mauta. Wow. Dan anna, sesungguh ia yuhyi, menghidupkan ke ia hidup, menghidupkan, kalau ia hidup Yahya, kalau ia hidup Yahya, Yahya, kalau ia hidup, Yahya. Kalau katalah hidup Mesir kan, misalnya Yahya Mas, Mas tu Mesir lah, Yahya Mas, ya. Dia ada lagu dia lah, ya, biladi manarul huda, ya. Biladi tu negaraku, manar tu menara. Kita kata menara, Arab kata manarul huda, sebagai mercu petunjuk, ya tak? Hujungnya Yahya Mas, katanya hiduplah Mesir. Itu cara dia nak menunjukkan rasa cinta, ya tak? Rasa kasih. Nah, tapi di sini bukan Yahya, yuhyi, ia yang menghidupkan al-mauta. Sebenarnya kalau orang-orang dia jadi apa? Amwat, ya. Orang dia jadi jadi amwat, ya. Allah Ta'ala menyatakan bahawa inna nahnu nuhyil mauta, ya, inna nahnu nuhyil mauta. Jadi kalau dah ramai jadi amwat. Kita kata al ahya minhum wal amwat, ya. Amwat itu sama juga arwah, ya. Amwat sama juga dengan arwah, ya. Nah, jadi maknanya al ahya yang hidup, al ahya, menghidupkan ihya, ihya ulumuddin. Apa dia? Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ihya asy-syarif, menghidupkan syarif, kemuliaan, ya tak? Maknanya kecemerlangan, itu syarif, ihya asy-syarif, yang diasaskan oleh Ustaz Abu Bakar Baqir, ya tak? Ustaz Abu Bakar Baqir, ya tak? Temannya dia lah di sini, kubur yang di atas tu, kubur yang di atas Ustaz Zulkifli Muhammad itu, seperjuangan lah dia mah, temannya, ya tak? Jadi dialah yang menghidupkan yang mati. Wa annahu ala kulli syai' qadir, ya tak? Lagi sekali waw dan anna, sesungguhnya hu, dia, ala kulli syai', kulli, tiap-tiap syai', sesuatu, qadir, berkuasa. Qadir daripada qudrah, ya, qadir daripada qudrah. Qudrah tu orang kata berkuasa, ya. Di antara sifat Allah yang kita mengaji 20 tu, ya, sifat 20, iaitu kalam, dikatakan qudrah iradah, kan, ya, qudrah iradah. Dan qudrah itu bahasa kita kata kudrat, bahasa Perak kata kederat. Dah tak ada kederat Allah, dah tak ada kuasa dah, tak lalu ngangkatnya. Dah tak lalu ngangkat, dah tak ada kederat. Sebenarnya kudrat, sebenarnya kudrah. Orangnya qadir, ya, maksudnya orangnya dan juga sifatnya dipanggil qadir. Dan orang Perak kata kadir, kemudian kadio. Begitulah dia punya perkembangan bahasanya tu, ya tak? Orang Kedah kata kadia, itu qadir, ya tak? Itu dia, ala kulli syai'in qadir, ya tak? Tetapi yang orang kata yang harus
bagi Allah, ya, yang harus bagi Allah dan yang wajib bagi Allah, bukan yang mustahil, ya, bukan pula yang mustahil bagi Allah, ya, bukan yang mustahil bagi Allah. Maksudnya qadirnya Allah itu atas yang wajib dan atas yang harus, bukan pula yang mustahil, ya. Macam mana pula yang mustahil? Misalnya Allah mengadakan satu lagi Allah, itu mustahil. Itu mustahil bagi Allah, ya tak? Mengadakan satu lagi Allah, mana pula? Itu tak boleh, itu tak termasuk dalam qadir, itu mustahil, ya. Benda yang mustahil takkan berlaku. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh, ya, wa anna as-sa'ah atiyah. Inna wa anna maknanya ialah sesungguhnya. Dia sama dengan anna dan inna, sama je dengan makna sesungguhnya. Dan ada lagi satu kalimah dengan makna sesungguhnya, qad, ya, satu lagi kalimah iaitu qad, ya tak? Jadi sesungguhnya sa'ah atiyah. Sa'ah di sini ialah kiamat, ya tak? Sa'ah itu ialah kiamat lah. Mata sa'ah, ya tak? Dalam hadis kata, bilakah saat itu? Saat kiamat itulah, ya tak? Saat kiamat itu. Mata sa'ah, bilakah saat kiamat itu? Jadi di sini ada, ya, atiyah. Atiyah daripada ata, ya tak? Atiyah daripada ata. Apa makna ata? Datang, maknanya pasti datang, ya, pasti akan datang. Jadi atiyah tu daripada ata. Ata amrullah, ya tak? Ata amrus sa'ah, datang, ya, ata, ya tak? Kata lain daripada ata apa? Ja'a, lain daripada ata ialah ja'a. Tuan-tuan, ini kita perkenalkan kalimah-kalimah ni supaya kita ada peningkatan dalam berjinak-jinak dengan bahasa Quran, sebab bahasa Quran adalah bahasa kita dan bukanlah susah sebenarnya kalau kita selalu, ya tak, selalu dan ikhlas. Ndak sangat, ya tak, ikhlas kita ndak sangat bahasa Quran dapat, ya, insya-Allah. Ya, serentak dengan kita ni ada lebih kurang 28 orang sedang belajar bahasa Quran di Smart Quran dekat Simpan Lawin, ya tak? Dengan Ustaz Baharudin Ayub, ya, Baharudin Ayub. Jadi maknanya kita dulu ada arwahnya Ustaz Adam. Umurnya berapa dia meninggal? 36, ya. 36 saja, ya tak? Dia masuk kereta, dia start enjin, itu dia pun baring sudah, ya. Baring sudah. Di sinilah dia mengajar kita dulu. Maknanya perkataan demi perkataan, ya, perkata demi perkata. Ustaz Adam ini sekolah biasa je dulu. Kemudian pergi ke Sudan, sehinggalah akhirnya dia mahir berbahasa Arab di Darman ke di mana, ya. Jadi maknanya saya menggalakkan pada yang muda-muda, ya tak, yang tak ada lagi terikat-rikat, ya tak. Kalau terikat, bawa lah sekali dengan ikat sekali. Jadi yang tak terikat-terikat tu boleh pergi Darman, ya tak, Sudan. Tapi seksa lah sikit. Seksa tu macam mana, hidup sederhana lah, tak boleh mewah, ya, tak boleh mewah. So, negaranya maknanya kembali ke tahun 70-an, ya, begitu. Kalau Yaman ni pula kembali ke tahun 60-an, gitu. Jadi nak tengok kereta kuda, kereta himar, boleh lah, ya tak? Apa salahnya? Kembali ke zaman itu, ya tak? Time machine, ya tak? Jadi kiamat itu atiyah, pasti datang, la raiba fiha, la raiba, tiada keraguan, la syakka, ya tak? La raiba bermakna la syakka, fiha yakni fi sa'ah, tidak ada syaknya, tidak ada raib, zalikal kitabu la raiba, ya, tidak ada keraguannya, ya tak? Jadi tidak ada syaknya, fiha iaitu fiha yakni pada sa'ah yang akan datang itu, iaitu pada kiamat yang bakal berlaku. Bahkan Allah jelaskan wa annallah yab'ats. Ingat semalam kita kata perkataan ba'ats. Apa semalam ba'ats? Yang mesti ingat parti ba'ats ni. Bangkit, ya tak? Bangkit, ba'ats maknanya bangkit ataupun kebangkitan, ya. Ba'ats maknanya bangkit ataupun kebangkitan. Jadi ba'atha yab'atsu. Ba'atha tu past tense, ya, presentnya. Yab'atsu man fil qubur. Allah akan membangkitkan sesiapa yang berada di mana? Fil qubur. Yang ada di kubur. Jadi kubur cakap Arab, cakap Quran kita kata kubur.
Jadilah orang Arab kata ada bunyi-bunyi sikit tu, kata Arab ya tak. Kubur, kata bubur pun kubur. Jadi mungkin kita tukar jadi kubur. Ya, kuburan, ya, kuburan, kubur. Jadi qaf tu dah tak ada, jadi kaf. Jadi kubur. Dapat orang Perak kubur, ya tak. Kubur, ya tak. Kubur, ya. Jadi dari situlah maknanya timbul juga perkataan maqbar, ya, maqbarah, tempat dikuburkan, maqbar, ya, maqbar. Jadi qaf bara, kemudian ambil mim baris a atas, tempat kan, tempat keluar, makhraj, tempat kubur, maqbar, ya, tempat dikuburkan. Jadi maqbar. Jadi kadang-kadang kita jumpa perkataan maqbar kalau di negeri Arab, dia guna perkataan maqbar, tempat dikuburkan manusia, ya tak. Man fil qubur, Allah pasti akan membangkitkan mereka yang berada di kubur tadi, ya tak. Man fil qubur. Jadi pengarang kita bawa ayat ini, ayat di muka surat 349 barangkali untuk mentafsirkan ayat wa annahu yuhyil mauta dengan ayat ini, iaitu man yuhyil idham qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ini dipanggil tafsir Quran bil Quran, ya, tafsir Quran bil Quran. Benda tafsir ni ada Quran bis sunnah, ada tafsir Quran bil athar sahabah, athar sahabah, ada tafsir Quran bil ra'yi, dengan pemikiran yang mempunyai asas ilmu yang kuat, ya, macam Syahid Qutub misalnya, Pak Hamka sendiri misalnya. Jadi mereka memberikan pandangan-pandangan mereka, dipanggil ra'yu, ya, setelah mereka menguasai bahasa Arab, ya, itu dipanggil tafsir Quran bi ra'yi, ya, bi ra'yi. Tafsir Quran bil Quran, macam mana yang dibuat oleh Ibnu Katsir, ya, dibawanya ayat daripada surah Yasin untuk mentafsirkan ayat, ya, wa annahu, ataupun ayat wa annahu yuhyil mauta ni. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta. Jadi ayat ini, ayat surah Yasin, kisahnya seorang yang bernama Al-As bin Wa'il, ayah kepada Amru Ibnul As, ya. Amru Islam, anaknya Abdullah ibnu Amru, ahli ilmu, ahli hadis Islam. Tuknya idak Al-As bin Wa'il, anaknya, cucunya Abdullah ibnu Amru ibnul As, ya. Jadi yang masuk Islam tu Amru, anaknya Amru, anak kepada Al-As, dan cucunya Abdullah ibnu Amru. Dia ni saluran 3 senang, As ni saluran 1 payah. Jadi Al-As bin Wa'il ini tadi, dia korek kubur, usaha dikoreknya kubur, diambilnya, maknanya apa nama ni, tulang belulang, lalu dilagakannya di depan Nabi, pecahkan, ya, di depan Nabi. Lalu dia kata may yuhyil idham wa hiya ramim, siapa boleh hidupkan balik tulang-tulang ini, izam, ya, may yuhyil idham, siapa yang boleh hidupkan balik tulang-tulang ini sedangkan ia telah hancur luluh, wa hiya ramim, ya, ramim tu hancur, berkecai, dipanggil ramim, ya tak. Jadi Allah Ta'ala kata dalam surah Yasin, wa daraba lana mathalan, lelaki ini tadi Al-As bin Wa'il cuba membuat suatu perbandingan, mathalan, orang kita Melayu kata misalannya, ya tak, misalannya, tulang ni, saya pecahkan ya Muhammad, siapa boleh hidupkan balik, ini misalannya, ya tak. Jadi orang ini Allah Ta'ala sifatkan nasiya khalqah, nasiya, lupa. Nasiya tu maknanya lupa. Kan kita dalam doa kita, Allahumma zakirna minhuma. Tu dia bersaut-saut dia tak. Nasina maknanya daripada nasiya. Sila boleh ke tuan-tuan esok kemari sikit, kadap sikit, Cik Jamaluddin kita ni, ya tak. Ramai orang senama dengan saya dalam ni. Sila. Jadi nasiya, lupa, ya. Sebab itulah daripada nasiya timbullah mansiya.
Arab panggil mansiya, sesuatu yang lupa, ya, sesuatu yang lupa dipanggil mansiya. Maka dari situlah orang Melayu dapat manusia. Jadi bukan Melayu je, bukan. Bukan Melayu je, ya tak? Jadi maknanya ara'aital ladzi yansa, ya tak? Jadi dia lupa. Jadi dia ni lupa. Apa yang dilupanya? Nasiya khalqahu. Kejadian dia bahawa dia kemarin tulang pun tak ada. Dia kemarin adalah turab. Apa dia turab? Tanah. Boleh Allah jadikan tulang pun tak ada, Allah dah boleh jadikan daripada turab, ya tak? Min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Boleh tuan-tuan hafal. Mula-mula turab, lepas itu nutfah, lepas itu alaqah, lepas itu mudghah, lepas itu mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Itu dipanggil tahap-tahap, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melalui tahap demi tahapnya. Jadi dia lupa yang itu. Nasiya khalqahu. Nasiya tu dia lupa. Ya, nasiya tu maknanya lupa. Daripada nasiya timbullah perkataan yansa. Ya, yansa, ya, yansa. Siapa ingat dalam Quran yansa? Surah ayat yansa. Yansa. Rasa macam ada yansa. Ara'aital ladzi yansa. Tak ada. Yansa. Ya Allah, ada weh. Yansa. Nasiya yansa. Siapa dapat? Taib. Dia lupa kejadian asal dia, yang asalnya turab. Sekarang ni dah ada tulang. Lalu dia kata, qala, dia ni Al-As bin Wa'il secara khusus. Tapi kenapa Allah tak sebut nama? Sebab Quran bukan buku sejarah. Quran buku pengajaran. Maka siapa juga yang karakternya sama dan perangainya sama, yang meragui, ya, kebesaran Allah untuk membangkitkan manusia, termasuklah dia dalam ayat ini. Sebab itu kalau ditaruh nama qala Al-As bin Wa'il, nanti orang tak ambil peduli. Orang kata ini dia, bukan aku. Ada, ini kes dia, bukan kes aku. Ada. Allah jarang sebut nama tu supaya kita mengambil pengajaran umum. Al-ibratu bil umumil lafzi. Al-ibratu bi umumil lafzi. Cuba ikut. Al-ibrah bi umumil lafzi. Al-ibrah bi umumil lafzi. Al-ibrah bi umumil lafzi. Al-ibrah umumil lafzi, dengan lafaz yang umum. Bi umum, bi itu dengan umum. Lafzi, lafzi itu lafaz lah, dengan umum lafaz. Maknanya tak ada khusus di sini. Walaupun ada sebab khusus, ya, sebab khususnya ialah Al-As bin Wa'il, tapi kita ambil umum lafaz, tak ada nama. Maka ambillah pengajaran dari situ. Siapa juga yang meragui kekuasaan Allah, masuklah dia dalam ayat ni, ya tak? Lalu dia berkata, may yuhyil izam, ya tak? Siapa yang boleh menghidupkan izam, tulang-tulang, ya tak? Yang mana tulang itu sudah ramim, wahia ramim, sudah hancur, berkecai, ya tak? Nabi Muhammad terpempan bila dicabar begitu secara praktikalnya. Dilagakan tulang depan muka Nabi. Nabi tak terjawab, terpengap. Bahasa orang lama tu, terpengap tu, ya tak? Terpengap Nabi. Lalu Allah Ta'ala kata, qul. Apa makna qul? Katakanlah wahai Muhammad. Jawab. Kata, mana kita kata apa? Kata berjawab, ya tak? Macam mana? Gayung bersambut, kata berjawab. Gayung bersambut, terkilat ikan, jala pun tiba. Itu bahasa orang lama, ya tak? Bahasa orang lama kena tahu juga, ya tak? Bahasa sekarang mana ngirakan yo itu kan, bahasa orang sekarang, ya tak? Kita pun dah tak tahu, ya tak? Kita pun dah tak reti, ya tak? Jadi bahasa orang dulu-dulu, ya tak? Kata berjawab, gayung bersambut, terkilat ikan, jala pun tiba. Jadi terus, ya tak? Allah Ta'ala kata, qul, katakanlah, jawab. Yuhyihal ladzi ansha'aha
awwala marrah, menghidupkan akan tulang itu, yuhyiha, menghidupkan akan tulang itu, allazi ansya'a, Tuhan yang menjadikannya, yang membentuknya. Ansya'a tu insya, menggubah, gubahan, karangan, insya. Siapa mengaji sekolah Arab, dia ada satu subjek esei, namanya insya. Insya tu esei. Esei tu maknanya kita nak menulis, nak mencantum-cantumkan ayat-ayat. Jadi mencantum-cantumkan segala tulang ke segala nutfah, alaqah itu, allazi ansha'aha awwala marrah, Tuhan yang telah menggabung dan mengarang, ya, mengarang dan menggabungkan dan menggubah, ya, maknanya manusia, tulang-tulang ini awwala marrah, seawal-awalnya, kali pertama kemarin, at the first time, iaitu awwala marrah, maka wahwa bikulli syai'in alim, maka dia itu bikulli syai', dengan segala sesuatu, tiap sesuatu pastinya dia itu alim. Bahkan dijawab dengan lebih daripada yang ditanya. Bahkan Tuhan kata, allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdar naran. Lebih dari itu, tak usah kata nak menghidupkan balik tulang. Ingat, api yang kamu pakai itu berasal daripada syajar, pokok akhdar, hijau. Pokok hijau, ya, pokok hijau, gesek, mula keluar air. Friction apa benda, ya, lupa dah saya, ya tak? Gosok, gesek, ya. Demo yang pengangkap scout biasanya, ya tak? Re-Indian ke apa ke? Orang kampung dulu kata Indian, ni dak, Re-Indian, ni dak, Re-Indian, ni dak, Re-Indian, ya. Gesek. Itu sajar, pokok itu daripada akhdar, hijau asalnya, ya, akhdar tu hijau. Tiba-tiba keluarlah naran. Tara yang itu pun boleh, maknanya daripada unsur yang kontradik, yang bertentangan. Air, api. Daripada air yang keluar, hasil daripada pergeseran pokok tadi, maknanya batang pokok dengan batang, dahan dengan dahan digesek-gesek, ya, daripada asalnya hijau, dalamnya ada air, terus gesek, tiba-tiba keluar api, ya tak? Ini Allah Ta'ala nak bagi suatu contoh yang begitu, orang kata nak sebut apa, ya, mubalaghah, begitu maknanya kita kata cukup melampau. Maksudnya kita kata nak bagi faham juga. Kamu tak nak percaya, kamu tengok pokok yang asalnya hijau, dalamnya air, kamu gesek, kamu di padang pasir. Demo di padang pasir lah, sebab demo ni orang-orang Badawi dan sebagainya, Quraisy dan sebagainya. Kita kamu tengok air, api yang kamu nyalakan. Allazi, dikatakan fa iza antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba kamu. Iza di situ dengan makna tiba-tiba. Iza di situ bukan makna apabila. Rupanya ada iza dengan makna tiba-tiba. Ada kalanya iza dengan makna tiba-tiba. Memang iza pada asalnya makna apabila. Kan? Ada orang bagi nama anak, ya, idza zul, katanya tak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dikeratnya copy paste, ya tak? Cut, copy and paste, ya tak? Kemudian idza zu, katanya tak. Idza zul sudahnya. Mana ada makna copy tu, ya tak? Tak apalah, bunyi Quran, katanya. Jadi jadi maknanya di situ kita kata tiba-tiba antum, kamu semua, ya, antum ialah kamu semua. Kalau seorang, anta, dua orang, antuma, ramai, antum. Dari situlah timbulnya kuntum, adalah kamu semua. Kuntum khaira ummah, adalah kamu semua sebaik-baik ummah, kuntum, ya, adalah kamu. Jadi tiba-tiba antum tuqid, minhu tuqidun, daripada pokok itu. Minhu tu minal syajar, ya, minas syajar itu, minhu daripada pokok itu kamu nyalakan api. Tuqidun, kamu nyalakan api, daripada perkataan waqada, waqud, ya tak? Waqud, ya tak? Bakar, bahan bakar, ya. Jadi ini Allah, jadi di sini barangkali Imam Ibnu Katsir kata ini nak mentafsirkan ayat wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Maknanya nak mentafsirkan ayat yang ke-6 itu. Kisahnya bagaimana secara praktikalnya Al-As bin Wa'il yang telah mencabar Nabi sampai Nabi terpempan,
Lalu Allah bantu Nabi. Ini dipanggil Nabi Muayyad, Nabi yang dibantu, ya. Nabi yang muayyad, yang disebut, ya, yang dikatakan ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imamal Qiblataini, ya tak? Ya Muayyad. Muayyad tu yang dibantu. Dinul Muayyad, dan agama pun agama yang dibantu. Zaharad dinul Muayyad bizuhuril Hadi Ahmad. Kau menunggu yang Hanana je. Jadilah. Adalah juga tapi itulah Zahara ni telah zahir lah. Din, agama yang dibantu, ya. Zahara dinul muayyad. Begitulah Islam dibantu, ya. Sebab itu kalau kita tengok, ya, pemain-pemain Piala Dunia ni ada nama-nama Islam. Ya tak? Padahal duduk di Jerman, duduk di Switzerland, duduk di Sweden, duduk di mana lagi je, ya. Jerman pun ada situ, ya. Sami Khadira. Sami Khadira ni saya ingatlah, Sami ni orang Mesir. Sami ada orang Mesir. Bukan Sami Velu je. Tapi Sami Velu bukan orang Mesir. Saya suruh baca satu Quran. Mana ada undang jalan raya? Orang Melayu tepuk. Korban sepana. Betul orang Melayu tu. Nak buka puasa pula tu. Nak buka puasa kan. Bila orang azan kan, orang tak makan. Dia kata, pasal apa tak makan? Datuk belum makan? Ya Allah, nak nunggu Datuk makan dulu, ikut protokol lah. Protokol kita lah, orang azan lah, nak nunggu dia makan pula dah baru kita makan. Dia apa bendanya? Itu dia kan. Jadi saya suruh baca satu Quran, dia kata, mana undang-undang jalan raya? Ya Allah tuan-tuan, takkanlah dalam Quran surah Al-Isra ayat 7, ya, jalan lebuh raya 110. Surah An-Nisa ayat 4, ya tak? Lalu kampung 60. Mana mahaunya. Kalau kopi itu tak reti kita, ya tak? Jadi dalam Quran dibagi prinsip umum, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Jadi daripada situ aplikasinya, pengamalannya ialah yang dikatakan sombong di jalan kampung itu kalau bawa lebih daripada 60 hadnya. Jadi itu manusia lah fikirkan. Takkanlah dalam Quran nak sebut depan hospital tidak boleh bunyikan horn. Surah Al-Ankabut ayat 2. Apa nama kitab sucinya kau itu. Jadi benda yang sifatnya maknanya dinamik, yang berubah-ubah, Quran bagi prinsip. Benda yang dinamik, yang berubah-ubah itu Quran bagi prinsip je. Apa prinsipnya? Kamu berjalan di muka bumi jangan sombong. Jadi maknanya depan hospital jangan lebih sen, nyombong, ya tak? Wala tamshi fil ardi maraha. Jadi benda-benda itu, ya, kadang-kadang kita kira tepuk tangan sesaja, pantang menteri belah pun, ya, dan tepuk tangan, ya tak? Kita kena fikir jauh. Dia cakap, dia semangat dia lah, dia bagi maknanya rakyat je supaya maknanya tengoklah India Sungai Siput macam mana. Beli tu beli ni, ya. Dulu demo bawa bas, sekarang demo ada bas, ada yang main. Kita mesti pergi jauh. Yo Datuk, mana mau pergi? Bulan kah? Cik, apa bulan? Masuk sila. 6. Kita pergi matahari lah. Datuk main dia bagi perangsang pada bangsa India. Ayo Datuk, matilah kalau pergi matahari. Cik, mana mati? Kita pergi malam lah, dia katakan. Dia nak juga supaya bangsa dipikir jauh kan, nak pergi sampai ke matahari. Itulah tak ada apa kita seri meresing, ya tak? Lagulah Melayu, ya tak? Kita seri meresing, ya tak? Jadi dia ajak fikir jauh, ya. Allahu Akbar, ya tak? Tadi beli mesin tolak tuan-tuan. Beli mesin tolak. Mesin tolak untuk rumput di bawah ni. Kita tu bukan apa, sayu tengok koma dulu ni Cina Kongse tu. Ya. Bawa cangkul numpang tidur sama orang. Ya tak? Tadi tengok heavy machine dia yang heavy duty dan sebagainya. Jadi Allah, kenapa, ya? Di situlah kita terasa, ya tak?
kita ni ya, macam mana nak dibuat ni tak? Kamu kena kahwin campur ke pun? Kau mau ngombin sikit ni tak? Kau mau ngombin sikit. Kau mau bergerak sikit ni tak? Tu dia. Jadi itulah yang dikatakan bahawasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir. Ambil ayat surah Yasin. Jadi secara praktikalnya Nabi pun jawab dengan bantuan daripada Allah. Itu yang dikatakan Nabiul Muayyad, yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Ya, akan menghidupkan dia sekali lagi kerana Allah lah yang menghidupkannya di peringkat awal. Allah itu bi kulli syai'in alim. Ya, Allah itu amat mengetahui akan segala sesuatu. Itu dia ceritanya tak? Dan kemudian dia tidaklah menghuraikan wa anna sa'ah atiyah, tu dia tidak menghuraikan, ya, tetapi kita ada asyratus sa'ah dipanggil, ya tak? Ada tanda-tanda alamat-alamat sa'ah, asyratus sa'ah, ataupun kita kata imarah, ya tak? Wa ma amaratuha, apa alamat-alamat sa'ah tu ada, ya, walaupun masanya ada orang tiba-tiba kata tahun depan, confirm katanya tahun depan, maunya ya, dia tak mahu tahun depan. Dia sebelum kiamat berlaku, Nabi Isa memerintah dulu. Nabi Isa bunuh Dajjal dan memerintah dengan syariat Nabi Muhammad selama 40 tahun. Mana mahu tahun depan kalau 40 tahun? Cium benar ya tak? Jadi dia terperangkap dengan maknanya segala, maknanya internet ni dan sebagainya. Udah dia pun memindahkan labut. Confirm katanya tahun depan katanya. Mengkalanya, ya tak? 40 tahun Nabi Isa pun tak ada lagi, ya tak? Mana ada turun lagi Nabi Isa? Adalah Isa Samad ada, tapi Nabi Isa tak ada, ya tak? Nabi Isa tak ada, ya tak? Itu ceritanya, ya tak? Habis di situ. Nah, masuk ayat ke-8 weh. Ada soalan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Wala hudan wala kitabim munir. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Sadaqallahul Azim. Sekali lagi ayat ini seumpama ayat ketiga daripada surah yang sama, ya. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Tapi di sana wa yattabi'u kulla syaitanin marid, ya tak? Di sini wala hudan wala kitabim munir. Pengalaman menghafal Quran ni di sinilah persimpangannya. Bila pangkainya sama, mulalah nak nyampe ke tengah tu, nak nyampe ke ujung. Pasal di sana pun ada wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin, di sini pun wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Kadang-kadang termasuk landasan orang. Tak, dah termasuk ayat 3. Bila dah termasuk ayat 3 udah ngulang balik. Mana pula tak jumpa ni? Ya. Jadi bila ada persamaan itu, itu yang agak mencabar dalam kita menghafal, ya tak? Dalam kita menghafal Al-Quran, ya tak? Persamaan ya bani Israil adhkuru ni'mati allati, itu banyak tu, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Lepas itu tu benda ya bani Israil banyak kali dipanggil. Yang ujung tu, ya, mula susah hati bila periksa.
periksa lisan, ya tak? Periksa secara lisan, itu yang susah hati tu, ya. Tetapi maknanya kita kata mau tak mau, untuk kita menguasai agama memang kita kena hafal Quran. Mana yang kita dapat, ya, bermulalah dengan yang ringan dulu, ya. Bermulalah dengan yang ringan, juzuk 29, juzuk 28, start dengan yang ringan dulu. Itu ambil tengah, ya tak? Surah Kahfi, surah Mukminun, surah Al-Hajj, yang tengah-tengah tu. Habis tu barulah pangkil. Kalau terus-terus pangkil, sudahnya jawab tutup kedai. Kalau terus pangkil, tutup kedai jawabnya, ya. Tutup kedai. Jadi ada kaedah-kaedah, tapi itu ada kaedah Turki, ada kaedah Pakistan, ya. Ada saya tu dapat daripada Syria lah, ya, kaedah Syrianya. Jadi itu cara dia menyusun dan mengatur, ya tak? Supaya memudahkan kita menghafal, dan ada psikologinya di situ, ya. Ada psikologinya, ya. Kalau pederai gitu je, mula pening. Dia bukan apa masalah nak merumput tu. Buat batas tu, iyalah buat batas payah juga. Nak merumputnya tu, nak datang balik, nak ngulang, nak nguntai balik tu, ya Allah, ya tak? Itu masalah tu, ya. Buat batas tu tahan lagi, ya tak? Nak nguntai tu, nak merumputnya tu, ya. Kena ada kaedah. Sebab itu dia ada kaedah manzil. Kaedah Pakistan dia ada kaedah manzil dia dan sebagainya. Jadi kaedah Turki, kawan-kawan yang pergi ke Turki ada cara dia, ya tak? Kaedah ni orang Arab tak perlu. Sebab bagi mereka apa perlu kaedah, ya tak? Itu bahasa demo, ya tak? Kita lah yang perlukan kepada kaedah, ya. Termasuklah mempelajari bahasa Arab, perlu kepada metod dan kaedah-kaedah, ya tak? Nah, taib di sini, ya, kita tengok sekali lagi Allah Taala sebut sebahagian manusia yang yujadil, yang berdebat, ya tak? Daripada mujadalah, ya. Rupanya bukan tak boleh mujadalah ini, tetapi mesti dengan ilmu. Yang tak boleh itu yujadilu fillah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ini problem lah. Bila berhujah tanpa ilmu, emosi je semata-mata, ya tak? Ikut nak menegakkan apa yang dia faham je, tanpa ada ilmu. Bila kita tanya balik, Mika ngaji mana? Teman perukunan lah, katanya. Perukunan saja je ke? Tak, kalau perukunan saja tak cukup. Ni nak bahas ni sifat maknawiyahnya, nafsiyahnya, apa semua, mana boleh perukunan je. Jadi maknanya di situ, mau tak mau, siapa Mika mengaji, dari mana Mika mengaji, apa kitab Mika mengaji, itu semua kepada ilmu lah. Sebab itu maknanya kita kata berdasarkan semangat dan emosi semata tak boleh. Perbahasan dia mesti berdasarkan ilmu, ya tak? Jadi perkataan jadala yujadilu, tuan-tuan ingat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Jadilhum tu maknanya berdebatlah dengan orang yang bertentangan dengan kita. Jadilhum, mula-mula Allah Ta'ala kata ud'u ila sabili rabbika, serulah kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan cara yang penuh kebijaksanaan. Pilih subjeknya, pilih orangnya, bila nak mula, macam mana nak berhenti, ya tak? Faham orangnya, itu dipanggil bil hikmah. Kemudian yang kedua, mau'izatil hasanah, ajak orang kepada Allah dengan pengajaran yang baik. Yang ketiga, jadilhum, ada kalanya orang yang cerdik, orang yang suka berdebat, jadilhum, berdebat, debatlah, ya, debatlah dengan mereka ini billati hiya ahsan, itu dengan cara yang lebih baik. Itu cara berilmu lah, bukan emosi. Habis yang dalam kitab tasawuf yang macam mencela perdebatan itu perdebatan untuk menegakkan benang basah. Dia salah pun dia nak tegakkan yang dia tu benar juga. Itu yang dicela. Yang dicela dalam kitab tasawuf itu ialah perdebatan untuk menegakkan satu yang salah. Yang ini masalahnya, kadang-kadang kita yang terlibat dalam guaman, mahkamah dan sebagainya, ya tak? Patut demi klien kita, demi anak guaman, ya tak? Jadi di situlah kadang-kadang terperangkap. Kes dah ambil, duit dah bayar, ya tak? Nak kena jugalah nampak gayanya, tak? Bela dia walaupun dia salah. Ya tak? Walaupun dia salah. Cuma pembelaan itu lebih kepada sebagai juru cakap kepada anak guaman itu. Ya, sebab anak guaman itu tak dapat berbicara dengan sebaiknya. Jadi sebenarnya dalam Islam diizinkan untuk adanya peguam bela, bukan tak boleh, ya tak? Tetapi jangan membela yang salah. Ya, jangan membela yang salah, ya tak? Sebab kadang-kadang anak guaman bukan semua boleh bercakap. Kadang-kadang gagap.
Kadang-kadang dia tak pandai nak nerangkan. Kena serogah di pendakwa ke? Serogah pendakwa, kelang kabut, tambah kalau dia melatah pula ya. Cakap betul-betul, cakap betul-betul, ya tak? Kena serogah, makcik cakap betul-betul, cakap betul-betul, cakap betul-betul, dia kata entah. Makcik yang mukul kepala Bengali tu lah, dekat Sungai Manik tu, sampai pecah, kapra sudah pecah, hukum terjalan, ya tak? Rupanya makcik melatah, ya tak? Cerita ni cerita lisan lah, arwahnya Ustaz Musa, ya tak? Cerita Sungai Manik, tuan-tuan. Kalau saya cerita dia jadi siaran ulangan, tak syok. Rasa tahun-tahun sudah tu dah cerita dah, ya tak? Jadi bagi yang tak dengar cerita, kita tanyalah, tengok aku ada tayangan semula dah. Jadi rupanya boleh berdebat, bukan tak boleh, tapi dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Apa dia? Dengan ilmu lah. Dan maknanya di situ bahawa ada manusia yang emosi, ya, dia berdebat dengan keadaan tak ada ilmu, semata-mata emosi, perasaan, ya tak? Semata mengkagumi, semata-mata dia berasa itu betul, ya tak? Wala hudan wala kitabim munir. Tak ada petunjuk, tak ada bimbingan, tak ada rasul, tak ada wahyu. Dicuba nak berdebat tentang Allah. Wala kitab, tak ada panduan, black and white nya tak ada, primary sources nya tak ada, ya tak? Mana dia, ya, kita kata sumber-sumber dia, tak ada kitab, ya tak? Jadi semata-mata, ya tak? Semata-mata dengar cerita begitu, ya. Jadi itu sesuatu yang dicela. Wala kitabin munir, ya, wala kitabin munir. Munir ni sebenarnya daripada nur, ya. Munir ini daripada nur. Nur maknanya cahaya. Tanpa ada kitab yang memberi cahaya kepada kebenaran itu, ya. Tanpa ada kitab yang memberi cahaya kepada kebenaran. Jadi kalau ada kitab, dia akan memberikan cahaya kepada kebenaran. Itu yang dikatakan ni munir, sirajan munira, kan? Dikatakan Nabi itu sirajan munira. Siraj, pelita yang munira, yang memberikan cahaya. Sirajan munira. Ada orang bagi nama Sirajuddin, pelita agama, ya tak? Lampu agama, ya tak? Siraj maknanya lampu, ya. Siraj ialah lampu. Jadi sirajan munira, ya, lampu pelita yang memberikan cahaya. Kitab boleh memberikan pencahayaan ataupun orang panggil pencerahan, ya, orang berikan pencerahan. Jadi kalau ada kitab, ada reference, ya dah, ada Al-Qurannya, ada Tauratnya dan sebagainya. Jadi ada reference. Ini tak ada reference, ikut suka nafsu je, ya. Jadi di sini sebenarnya tradisi ilmu lah. Ayat ini mengajak kita supaya mengamalkan tradisi ilmu. Ilmu pula adanya kitab, adanya bimbingan, ya. Jangan emosi dan jangan kita maknanya terbawa-bawa dengan ta'assub, ya, fanatik, tanpa mempunyai, kita kata, ilmu yang benar, yang penyampainya jujur, ya, yang penyampainya jujur, ya, yang hak, yang sifatnya akhirah, ya, bukan ada kepentingan, ya. Sudahlah begitu. Thaniya atfihi itu mereka memalingkan badan mereka, lambung mereka, makna mereka berpaling daripada Nabi. Bila Nabi baca ayat demi ayat, katanya, ya tak? Dia berpaling, a'rada an zikri, ya tak? Dia berpaling, dia tak mau, lalu dia buat kerja lain pula, yudillu an sabilillah, ya tak? Pertama dia udahlah tak mau, tak nak menghadap. Yang kedua dia sombong. Thaniya itfihi ni sebenarnya, tuan-tuan, adalah body language. Body language-nya apa? Ialah maknanya dia memalingkan, melipatkan. Thaniya ni boleh juga makna melipatkan, tapi di sini kita kata memalingkan, ya. Itfihi ni lambung, ya, ataupun badan dia dipalingkannya daripada pengajian Nabi, daripada ayat-ayat Allah, lalu liyudilla an sabilillah, lalu dia bekerja untuk menyesatkan. Yudilla an sabilillah, maknanya bukan sekadar dia tak mau, tapi menjadi suatu gerakan untuk menyesatkan, ya. Ada satu gerakan untuk menyesatkan an sabilillah. Untuk, li itu untuk, yudil menyesatkan, ya. Adalla yudil, ya. Adalla yudillu, ya. Kalau dalla yadillu, lagi sekali, ya. Kalau dalla ia sesat, dalla yadillu. Tapi kalau ia menyesatkan, tambahkan adalla yudillu, dipanggil rubai, ya. Dipanggil rubai, ya. Binanya bina 4, ya. Bina 4 rubai, ya tak? Dia bekerja
untuk menyesatkan. Dia ada gerakan-gerakan, dan ini memanglah kita tahu dalam internet, dalam sesawang-sesawang. Kalau dulu dia pergi ke kampung-kampung tak? Buat gerakan yang menyesatkan. Kali ni tak payah kampung, dengan maknanya dia, dengan adanya sesawang ni, network ni, maknanya kita tak jaringan-jaringan, dari situ dia melepaskan racun-racun untuk maknanya menyesatkan yang di bawah ini. Sebab itu di antara sifat Dajjal ialah ringan menguasai udara. Kalau tuan-tuan tengok di antara hadis-hadis Dajjal disebut dianya ringan dan menguasai udara. Tak? Jadi maknanya bagaimana kita lihat ada banyak racun-racun dia yang ditebarkan, yang boleh diakseskan. Tak? Ini cara yudilla an sabilillah. Maka bagaimana hidupnya orang yang menyesatkan, hidupnya di dunia khizyun, hinalah dia. Perkataan khizyun ini kita jumpa, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid, hinalah, tak ke manalah. Hina di sini maknanya tak ke mana, orang tak respect lah, orang tak hormat lah, orang tak hormat, maknanya khizyun. Bahkan di akhirat macam mana? Nudhiquhu yaumal qiyamah azab. Orang Melayu sebut azab, Arab sebut azab, yang membakar, tak? Azab al-hariq. Kataan hariq ini kita tengok dalam kes Nabi Ibrahim. Harriquhu, kata dia, bakar dia, bakar Ibrahim. Harriquhu wansuru alihatakum, bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Pula dah. Tak? Pasal Nabi Ibrahim telah maknanya memecahkan patung-patung tu. Lalu dia berkata harriquhu, bakarlah dia. Harriqu tu dari sinilah timbulnya hariq. Hariq maknanya kebakaran, fire. Tak? Hariq. Katalah kita ada di negeri Arab, tiba-tiba ada kebakaran. Apa bahasanya? Bahasanya kita boleh kata nar, tapi Arab kurang faham. Arab kata hariq, kebakaran. Begitu, tak? Baru dia faham. Sebab ialah kadang-kadang ada expression yang tak sama, yang menyebabkan dia tak faham. Tak? Ingat ada seorang kawan kami baru sampai, dia ada sikit-sikit bahasa Arab. Dia nak beli telur ayam, tak jumpa telur tu dekat kedai tu kan. Jadi terpaksa dia bercakap Arab. Jadi dia faham satu-satu. Allazi kharaja, kharaja apa? Keluar. Allazi kharaja, itu dia ingat ayam. Allazi kharaja min dajaj, katanya kan. Arab tergelak, benda tak ayam pun keluar dari ayam juga kan. Jadi nak ngaburkan telur ni tadi tak dapat je dah. Tak jumpa, sepatah je. Apa kan? Sepatah je. Arab panggil telur baid. Tapi dah tak ingat. Masa pergi tu ingat dah. Baid. Sampai situ dah lupa nengok Arab. Lupa. Udah lah. Sudahnya alladhi kharaja, kata kan. Yang keluar min dajaj, kata. Daripada ayam. Betul ya? Arab tergelak lah. Ya Allah. Itu dia. Jadilah itulah cara bahasa pun. Bahasa ni kena duduk tempatnya. Kecuali kalau Jepun lah. Jepun memanglah di sini siapa tak pandai tampornya, tak? Itu penampor Jepun tu, kata dia, langsung pandai Jepun. Tak? Jadi akhirat esok dia kena azab yang membakar. Di sana ada perkataan nudhiquhu. Nun tu kami. Nun tu ialah kami, tak? Jadi perkataan asalnya ialah zaqa, zauq. Apa makna zuq? Rasa, tak? Kami rasakan. Nudhiquhu daripada azaqa, tak? Daripada azaqa yudhiqu. Azaqa yudhiqu. Kullu nafsin dha'iqah, tak? Kullu nafsin dha'iqatul maut, merasai mati. Dha'iqah, zauq. Itu yang ada kelab malam tu, ZOUK tu, zauq. Digunakan itu untuk merasa, untuk maknanya kita kata feeling, untuk merasai, untuk sampai kepada kelazatan. Itu maknanya zauq. Digunakan tapi bukan pada tempatnya hina, tak? Dihinakan tempat, ataupun kita kata dihinakan kalimah yang mulia itu. Kalimah tu biasa diguna untuk ahli tasawuf. Zauq ialah orang yang bila lazat berzikir dipanggil zauq, tak? Digunakan, ambil itu ZOUK pada kelab malam di Bukit Bintang, tak? Akhirnya yang menangkap kena tangkap, tak?
Yang menangkap kena tangkap, yang mendakwa kena dakwa. Wa nudhiquhu yaumal qiyamah, kami rasakan akan dia pada hari kiamat esok dengan azabal hariq, azab yang membakar. Jadi ini perkataannya daripada adzaqa yudhiqu, adzaqa yudhiqu. Tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi satu ayat ke-10 Demikian itu, zalika, lagi sekali lagi sekali, zalika tu kembali kepada mana? Azabal hariq. Zalika itu kembali kepada azabal hariq. Azab itu, demikian itu, azab itu kerana apa? Bima, dengan apa yang telah qaddamat yadaka. Yada, apa makna yada? Tangan. Tapi yadani asalnya, kedua tanganmu. Apa yang telah kamu usahakan di dunia kemarin, kejahatan-kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, halangan-halangan ke atas kebenaran, kemungkaran yang kamu usahakan kemarin, yadaka, tangan kamulah yang menganjurkan, yang menolong, yang membiayai, tangan kamulah yang mendokong, yang maknanya membiarkan sistem yang jahiliah itu, sistem yang mungkar itu diteruskan. Tangan kamulah. Tangan tu simbol kepada segala-gala. Maka kamu rasakanlah azab al-hariq. Tak? Bima qaddamat yadak. Allah zalim ke? Wa anna Allah laisa bidhallam. Allah itu tidak zalim. Perkataan zallam daripada zalim. Tapi apa beza antara zalim dengan zallam? Zallam ni sangat kejam. Allah itu bukanlah Allah itu bukanlah Tuhan yang sangat kejam lil abid, bagi hambanya. Allah itu bukanlah Tuhan yang sangat kejam bagi hambanya. Jadi perkataan zallam daripada fa'al, wazannya wazan fa'al, dipanggil mubalaghah, bersangatan. Mubalaghah maknanya bersangatan. Mubalaghah ni dalam bahasanya dipanggil retorik, retorik. Jadi bukanlah Allah itu sangat-sangat kejam bagi hamba itu, tapi ini pasal kamu yang buat kemarin. Qaddamat yadak, kamu berhujah tanpa ilmu tentang Tuhan, lalu kamu kemukakan macam-macam teori ketuhanan, izm, faham-faham. Ambillah, rasakanlah. Ambil dan rasakanlah. Itu dia. Kamu sombong, kemudian kamu buat profession kamu untuk menyesatkan orang. Ambil semua ini. Allah itu zalim? Tak. Laisa bidzallam. Allah itu tidaklah ia berlaku zalim sekali-kali. Allah itu bukan Tuhan yang sangat zalim, tidak. Lil abid, bukan. Laisa bidzallam, tak. Lil abid. Itu perkataan-perkataan yang terlibat. InsyaAllah kita akan lihat tafsirannya nanti, pada minggu depan, hari Kamis, Jumaat dan Sabtu. Pak hari Isnin ni di Ridwaniyah, insyaAllah. Ada perkataan yang ingin ditimbulkan? Sila. Nak tanya? Yang mana tu? Qul yuhyiha, katakanlah, yuhyiha, menghidupkan akan tulang. Tu tulang lah. Yuhyi itu Allah lah. Yuhyi itu Allah yang menghidupkan akan tu tulang. Qul, katakanlah ya Muhammad. Sebab Nabi Muhammad tercabar ketika itu. Gerakan Kasim Ahmad ni, yang dipanggil Jamaah Al-Quran Malaysia, dikata ulama ni pandai-pandai je tambah ya Muhammad, ya Muhammad. Dia tak faham apa premisnya yang kita kata ya Muhammad itu. Premis yang kita kata ya Muhammad itu sebab Quran itu turun ada sebab nuzul orang cabar Muhammad. Jadi bila Allah sebut qul, katakanlah, siapa? Tentulah ya Muhammad, katakanlah ya ayyuhal kafirun. Tak? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha. Jadi orang macam sisters Islam punya gerakan ni, dia kata ni ulama ni pandai tambah wahai Muhammad, ya Muhammad. Dia lupa bahawa Quran itu turun untuk Nabi. Tak? Jadi daripada situlah akhirnya aplikasinya ialah bila Nabi dicabar, Allah bantu suruh jawab. Jadi siapa yang nak jawab tu? Nabi Muhammad lah. Qul, katakanlah ya Muhammad lah. Tak? Bukan kita nak tambah Quran tak. Terjemahannya tu, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang nak minta supaya berkongsi Tuhan,
Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Tak? Tu. Jadi yuhyiha tu ha kembali kepada tulang, yuhyi itu Allah menghidupkan akan tulang. Lain? Cik Den, ada? Haji Umar ada? Tak ada. Ghaib, mungkin yani raja'a ila al-qaryah. Pada Rengas atau Bukit Gantang? Taman Sentosa. Ya tak? Ahlan sahlan. Haji Umar ni bekas askar, lepas tu dia buat taksi. Jadi tapi dia ni jenis mengaji tuan-tuan, dia simpan kuku juga kan. Dia jenis mengaji, dia simpan kuku. Banyak maklumat dia ni main, ya tak? Ada je cerita dia kan, Haji Umar, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.